Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan daripada kematian sementara malam tadi untuk sama-sama menghadirkan diri ke rumahnya, melaksanakan tuntutannya, itu salat subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita dan rahmati hidup kita, insya-Allah. Pagi ini kita teruskan lagi majlis ilmu kita dengan membaca hadis berkenaan zikir. Hadis keempat. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala liyadhkurina Allah ta'ala aqwamun fid dunya 'ala al-furushin mamhadihi yudkhiluhumullahu fid darid darajatil 'ula. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hakim. Mafhumnya, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu memberitakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berapa ramai orang di dunia ini yang mengingati Allah Subhanahu wa taala di atas tilam yang empuk, dan kerana itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat mereka ke peringkat yang tertinggi di dalam syurga. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu memberitakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berapa ramai orang di dunia ini yang mengingati Allah Subhanahu wa taala di atas tilam yang empuk, dan kerana itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat mereka ke peringkat yang tertinggi di dalam syurga. Keterangan. Sabar di atas penderitaan dan kesulitan di dunia merupakan sebab peningkatan darjat di akhirat. Sebanyak mana penderitaan dan kesusahan kerana agama yang dialami oleh seseorang di dunia ini, maka setinggi itulah dia berhak memperolehi darjat di akhirat. Sebaliknya, keberkatan zikrullah begitu besar, walaupun zikrullah itu dikerjakan dengan senang lenang di atas tilam yang empuk, yakni tanpa bersusah payah, pun masih juga ia menjadi asbab ketinggian darjat di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu sentiasa sibuk berzikir, nescaya para malaikat akan berjabat tangan dengan kamu ketika kamu di jalanan dan ketika kamu di tempat tidur. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Mufarrid telah maju jauh ke hadapan. Para sahabat bertanya, siapakah Mufarrid itu, wahai Rasulullah? Baginda SAW bersabda, mereka ialah orang yang berzikir dengan penuh asyik dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini, ulama tasawuf menulis bahawa tidak sepatutnya para pemerintah dan hartawan ditegah daripada berzikrullah. Kerana dengan zikrullah itu, mungkin mereka akan mencapai ketinggian darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, kamu hendaklah mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam kesenangan dan kelapangan. Ini akan memberi manfaat kepada kamu ketika kamu dalam kesusahan dan kesempitan. Sayyidina Salman Al-Farsi radhiyallahu anhu berkata, apabila seseorang hamba mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam kesenangan, kelapangan dan kemewahan, kemudian apabila dia mengalami penderitaan dan kesusahan, maka para malaikat berkata bahawa suara hamba yang dhaif itu biasa didengar. Lalu mereka memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya. Sekiranya seseorang itu lalai dan tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam kesenangan, kemudian apabila dia mengalami kesusahan, lalu dia mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat berkata bahawa kami tidak biasa mendengar suara itu. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, syurga ada 8 pintu. Salah satu daripada pintu-pintu itu khas untuk orang yang berzikir. Diterangkan dalam sebuah hadis bahawa sesiapa yang memperbanyakkan zikir, maka dia akan terselamat daripada sifat munafik. Disebutkan dalam sebuah hadis yang lain bahawa Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka itu. Suatu ketika Rasulullah SAW pulang dari safar, yakni perjalanan. Rasulullah SAW berhenti di suatu tempat lalu bersabda, di manakah mereka yang mendahului ke depan?
Para sahabat radhiyallahu anhum menyahut, sebahagian daripada kami yang pantas bergerak telah maju ke hadapan. Rasulullah SAW bersabda, di manakah mereka yang menuju ke hadapan yang sentiasa sibuk dan asyik berzikir serta mencintai Allah Subhanahu wa taala? Sesiapa yang hendak mengecapi kenikmatan syurga dengan sepuas-puasnya, hendaklah dia mengingati Allah Subhanahu wa taala sebanyak mungkin. Seterusnya, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah masalul hayy wal mayyit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mafhumnya, Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbandingan antara orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Yakni orang yang berzikir itu hidup dan yang tidak berzikir itu mati. Keterangan, setiap orang mencintai kehidupannya dan setiap orang juga takutkan mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala walaupun dia hidup, namun keadaannya seumpama orang yang telah mati, kehidupannya adalah sia-sia. Kehidupan itu bukanlah kehidupan. Kehidupan yang sebenarnya ialah apabila seorang itu dapat bersama dengan kekasihnya. Setengah ulama berkata bahawa hadis tersebut adalah untuk menerangkan keadaan hati. Sesiapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya hidup. Manakala orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya mati. Sebahagian ulama yang lain pula mengatakan bahawa perbandingan ini adalah dari segi manfaat, bahawa sesiapa yang menyakiti orang lain, siapa yang menyakiti orang yang berzikir adalah umpama orang yang menyakiti orang yang hidup, maka dia pasti akan dibalas dan dia akan menerima akibat daripada perbuatannya itu. Sesiapa yang menyakiti orang yang tidak berzikir adalah seumpama orang yang menyakiti orang mati. Yakni orang mati itu tidak boleh bertindak terhadap orang yang menyakitinya itu. Ulama tasawuf pula mengatakan bahawa yang dimasukkan dengan hidup dalam hadis di atas ialah kehidupan yang kekal abadi, yakni orang yang banyak berzikir dengan ikhlas tidak akan mati. Bahkan setelah dia meninggal dunia pun, dia masih juga dikira sebagai seorang hidup. Seperti yang disebutkan dalam Quran mengenai orang mati syahid. Bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Hadis ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 169 bermaksud bahawa mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Begitulah juga dengan orang yang banyak berzikir dengan ikhlas pun akan mendapat kehidupan yang khas selepas dia mati. Hakim Tirmizi rahmatullahi alaihi berkata bahawa zikrullah membasahkan dan melembutkan hati. Apabila hati lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka akibat kepanassan nafsu dan api syahwat, hati mulai kering lalu menjadi keras dan anggota-anggota lain juga turut menjadi keras, terhenti daripada mentaati dan mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika anggota itu ditarik, maka pasti akan terpatah seperti kayu yang kering. Tidak akan bengkok jika tidak dibengkokkan. Hanya boleh dipotong dan diguna untuk membakar sahada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah mendengar bacaan dua potong hadis dan keterangannya, kita sama-sama dapat mengambil iktibar daripada kehebatannya, iaitu sesungguhnya kita sangat digalakkan untuk berzikir mengingat Allah sebanyak-banyaknya, sebilang masa. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya secara istiqamah dan menyampaikan kepada saudara mara kita yang tidak ada dalam majlis ini. Saya tutup majlis pagi ini dengan tasbih kifaran surah Al-As. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.